Okey Cu, Angah rasa topik yang agak menarik lah untuk kita borak kan. Sempena tak lama lagi bulan 4 tentang topik autism. Ya. Okey. Sebelum tu selamat datang ke podcast kami. Anak beranak. Okey. Okey Acu. Kalau ikut pengalaman Acu sendirilah dalam family kita sendiri kan Cu kan. Adik lah first, betul tak? Adik lah first yang kita diagnose sebagai autism. Sebab sebelum tu kita memang tak familiar lah, tak ada isu. Tak ada lah macam ni kan. Tapi kalau yang saya ingat Angah dululah. Ini kita cerita je lah borak kan. Okay, saya ingat Angah dulu sebab kita orang duduk jauh, duduk Jerantut kan. Tak ada hospital yang berkepakaran kat situ. Kita orang memang pergi ke hospital Una Alik, jauh sikit lagi hospital sebab daripada pergi Kuantan kita orang akan pergi KL sebab jarak lebih kurang sama. So pergi KL, banyak kali pergi KL. Dan nak untuk diagnose macam-macam waktu tu sebab doktor sendiri tak familiar dengan autism tu lagi waktu tu. Yelah 20 tahun lebih dulu kan, tak biasa lagi. Waktu tu ada yang kata adik ni bisu, adik ni pekak, apa semualah kan, macam-macam lah ada. Sebab memang waktu awal tu development adik memang slow lah kiranya kan. Kiranya tak boleh nak berjalan sangat lagi. Lepas tu bercakap, non-verbal tak bercakap lah kiranya. Lepas tu dari segi behaviour yang lain macam Angah rasa okey. Tak tahulah sebab Angah sebagai seorang kakak kot, beza lah. Angah nampak benda yang tu je. Tapi dari segi behaviour adik dengan yang lain, dia okey je lah. Sebab dengan kita je kan, kita rasa okey lah. Tapi eye contact adik memanglah kurang. Kiranya macam kalau kita nak panggil dia tu kena panggil beria sikit. Kena panggil beria sikit barulah dia akan pandang. Itu pun mungkin pandang sebab kita punya kuat je kot. Macam tu je kan. Tapi kita orang sempat juga waktu dia kecil dulu, nak kata behaviour dia taklah teruk macam tantrum ke apa ke, kita orang sempat bawa dia pergi umrah satu keluarga dulu. Yelah, rasa atas rezeki adik agaknya kan. Macam bukannya kami ni orang kaya sangat kan, tapi ada kemampuan, ada rezeki, dilebihkan rezeki untuk bawa satu keluarga boleh pergi ke umrah. Dan waktu tu Angah memang sekolah asrama, kiranya jumpa tu taklah kerap. So apa yang Angah cakap ni adalah berdasarkan pengalaman Angah yang sikit-sikit, macam taklah banyak mana pun. Nak dikomparekan dengan mak Angah ke abah Angah ke yang memang menghadap adik sepanjang hari, setiap hari. Lain lah compare dengan caregiver, dengan juga sibling punya view kan. Tapi yang ni adalah apa yang Angah nampak lah. So waktu balik cuti sekolah memang kita nampak adik macam biasa je lah kan. Tapi apa yang mak rasa mungkinlah berbeza kan. Waktu tu yalah macam kata rezeki, pergi umrah, rasanya tak adalah kita orang struggle kiranya kan. Okey je. Okey lah, okey. Angah rasa macam pada Angah waktu tu Angah yelah umur baru belasan tahun kan, kita macam gitu-gitu je lah, tak adalah nampak menyeluruh kan. Rasa okey je. Tapi memanglah ada isu, pelbagai isu sebenarnya kan, sebenarnya kalau kita cerita-cerita balik. Tapi sign dia daripada start awal tu, milestone dia lambat kiranya kan. So daripada situ yang kita orang start pergi ke. Kalau Acu dulu, macam Acu dengan Atif lah kan, starting point Acu, betul tak? Starting point Acu. Ya Ngah. Sebelum kita nak bercerita panjang, kita hari ni kita nak fokus pada cabaran. Cabaran je lah dulu. Cabaran betul? Macam mana hidup bersama anak-anak autism. Ya, macam tapi sebelum tu kita maklumkanlah kepada penonton, kami ni bercakap berdasarkan pengalaman apa yang kami lalui, apa yang kami nampak, apa yang kami bersama-samalah hidup bersama dengan anak autism ni. Jadi untuk mak-mak, para pendengar, eloklah dapatkan diagnosis pakar ya. Sebabnya bila kita kata autism ni, dia keceleruan neurologikal yang kompleks yang akan efek kepada komunikasi, interaksi dan sosial anak tu. Okay, tiga faktor besar lah yang akan impact bagi anak-anak bila dia diagnosis autism kan. Macam Acu, turning point Acu adalah Atif ya. Kita dah share pada podcast yang lepas tentang macam mana Acu mula-mula dapat detect Atif autism tu. Jadi bermula dengan dia lambat bercakap tu lah, dengan eye contact yang tak ada, tantrum. Jadi itulah antara awalnya mengapa
red flag untuk dia autism, dia diagnosis autism tu. Lepas tu pula diikuti oleh abang dia lah, dua orang abang dia, Amsyah dan Ajmal. Jadi itulah perjalanan permulaan Acu untuk diagnosis autism ni. Dan ialah bila kita kata anak autism ni, apa yang selalu Acu dengar orang kata kan, untung ada anak syurga, tiket awak ke syurga tu dah mudah yang ni, awak macam dah ada tiket dah untuk ke syurga, dia tarik awak nanti ke syurga. Memang betul, tak dinafikan kata-kata tersebut, memang dijanjikan, Allah dah janjikan perkara tersebut. Tetapi selepas kita lalui baru kita tahu bahawa syurga itu sangat mahal. Syurga itu sangat mahal. Jadi kalaulah silap kita melayan, mendidik, membesarkan anak-anak autism ni, neraka pun boleh jadi dengan kalau terbalik. Tak sabar. Dia bukan tiket syurga je, dia boleh jadi tiket neraka juga. Kalau kita mengabaikan kan. Betul. Lepas tu kalau nak cakap tu kan, sebab kalau Acu caregiver yang menghadap setiap hari, compare dengan orang yang jumpa sehari sejam dua je, lain boleh jadi overwhelmed juga kan. Betul. So nak sabar tu memang bukan semudah yang digambarkan maknanya bunyi dia memanglah manis kan, tiket untuk ke syurga dan sebagainya. Tapi memang Allah dah janjikan tu, sebab Allah Maha mengetahui bahawa bukan mudah untuk caregiver, ibu bapa untuk menjaga anak ni. Bukanlah autism je, anak-anak yang lain pun, anak istimewa yang lain pun, Down syndrome ke ADHD ke GDD ke apa-apa pun. Tapi maknanya bukan senang, nak gambarkan bukan senang. Sebab tu bila Acu tengok, kita follow group Autism Malaysia kan, jadi dekat situ banyak cabaran yang kita tengok, berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Ada yang anak autism yang apa kata orang tu, yang memang tantrum, yang sampai mak dah tak tahan sangat, dan efek pada mental mak juga, mak ayah dia juga. Ada anak autism yang memang tidur hanya sejam 2 jam je sehari, sedangkan mak ayah nak kerja esok. Dan ada juga keluarga anak autism yang salah seorang, sama ada mak ataupun ayah denial, yang mak seorang-seorang struggle, ayah ataupun ayah je struggle. Jadi sampai satu tahap ada yang sampai bercerai-berai. Betul. Jadi bila kita tengok tu, kita fahamlah kan, memang syurga itu sangat mahal. Untuk anak-anak macam ni kan. Bukan mudah maknanya nak menghadapi, nak mengharungi perkara tersebut. Maknanya Allah ni memang uji, sebab memang insya-Allah kita boleh hadapinya. Tetapi itulah, syurga tu memang mahal. Jadi aku rasa ialah untuk kami mak-mak yang ada anak istimewa ni, janganlah sebut jalan syurga tu kerap sangat. Jadi kita rasa memang rasa makin berdosa, jelah. Ya Allah, macam banyaknya lah dosa nak sampai. Rasa susah tu kan. Betul. Sebab memang kita tahu, memang betul tiket anak ni memang ke syurga, tetapi cabaran dia, yang ni kita nak cerita ni. Betul. Yalah, sebab anak tu tak kisahlah normal ke, yang special ke, dia datang dengan tanggungjawab, dengan amanah. So tugas kita sebagai ibu bapa adalah untuk mendidik anak-anak tu. Kalau yang kita yang rasa anak normal dia pada sakit, apatah lagi yang special, yang ada kepelbagaian, yang macam cakap kan, yang kadang-kadang kita tak faham kenapa pula dia nak macam ni, padahal kalau ikut normalnya macam ni okey dah, tapi dia nak yang macam ni. Macam faham tak? Kita susah nak faham yang tu. Dan pattern dia bukannya sama untuk setiap orang. Betul, masalah dia lah kan. Betul. Hari tu okey, tiba-tiba kali ni tak okey pula, dia pusing 180, tak okey pula apa yang kita plan kat dia tu. So kiranya macam untuk kita nak adjust tu, yelah parents nak adjust kan, memang akan ambil masa. Dan memang kesabaran tu lah, apa-apa hal yang cakap memang kena sabar tinggi. Itu je lah, sabar yang tinggi lah. Itu Acu, caregiver, penjaga, betul-betul ibu dengan bapa. Kalau Angah ni yang adik-beradik kan, dia tak macam ibu bapa kan, dia tak macam ibu bapa, sebab dia bukan ialah penjaga betul-betul. Dia bukan penjaga betul-betul. Tapi waktu Acu lahirkan Atif, Angah ada kat rumah Acu. Waktu tu Angah duduk kat Acu. Angah duduk kat Acu. So nampaklah waktu tu kenapa Atif ni dia tak nak. Dia sangat rigid lah nampak waktu tu. Macam tak boleh. Dia nak Acu-acu
je kan. Betul, tak ada orang lain lah. Tak ada orang lain. Macam kira pojok tu memang pernah sekali Acu pergi kursus malam. Acu bagi talk ke apa malam kot. Bengkel apa tak. Dia punyalah nak pujuk artis tu. Sanggup sejam tu dukung dia sampai topang kat kaki sebab tak larat. Menggeletar lutut. Menggeletar lutut. Pusing lah kiri kanan ni, berzikir macam-macam ni. Tapi tak jadi. Lepas tu pas kat Pak Cu. Pak Cu pula gaut. Nak ceritanya, kalau sekali ikutnya, sebab dah malam, patutnya kalau baby lahir dia tidur dah. Tapi dia tak nak, dia tak boleh. Dia nak kena ada ibu dia juga. Macam tu. Rigid. Dia rigid lah waktu tu. Tapi waktu tu kita tak lah. Kita tak tahu. Tak tahu sangat. Waktu tu umur dia 5-6 bulan kan. Lepas tu baru kita macam nampak pattern sikit-sikit kan. Macam Angah lah kan, kata macam yelah, untuk adik-beradik memanglah dia tak sama dengan mak ayah yang duduk menghadapinya. Tetapi waktu tu adik-beradik ni membesar. Waktu tu remaja. Okay, struggle dengan diri sendiri, remaja lagi lah waktu tu kan. Yalah. Dengan persekolahan dan sebagainya. Pada masa tu sebagai kakak yang fasa remaja yang struggle dengan sekolah, sebenarnya apa perasaannya sebenarnya daripada hati ni? Tak pernah tanya Angah benda ni. Dan Angah tak expect Acu nak tanya Angah benda ni. So Angah expect Angah nak tanya Acu. Tukar. Apa nama? Kalau Angah rasa Angah ni ada, Angah rasa Angah ni sedikit overprotective dengan adik. So macam kalau dulu sebab Angah tahu Angah ada adik yang special ni, apa-apa hal Angah memang fokus pada adik. Sebab tu kalau macam sebab tu Angah pun masuk juga group autism tu. Walaupun bukan Angah sebagai ibu bapa, tapi Angah nak tahu. Dan Angah banyak baca buku tentang autism lah selepas tu juga. Dan waktu sekolah tu, sebab Angah duduk asrama, so kita jarang-jarang boleh balik kan. Dan bukannya duduk asrama yang dekat, so memang jarang lah boleh balik. Dan bila balik tu memang Angah akan fokus pada adik. Sebab Angah punya main adalah adik. Macam tu. Angah punya prinsip adalah macam ni lah, Angah tak tahulah kan orang lain macam mana. Angah tahu mak penat dengan adik. So apa yang Angah cuba buat adalah Angah cuba jaga adik. Sebab mak. Macam tu lah, sebab mak. Tapi memanglah Angah sayang adik. Tapi kiranya Angah tahu benda tu Angah boleh tolong. Maybe Angah boleh tolong sikit-sikit untuk uruskan adik. So kalau dululah mak cakap Angah sangat manjakan adik. Dululah dia cakap kan. So Angah sangat manja. So Angah memang akan mandi, tidur dengan adik semua. So katil single tu memang Angah akan tidur dengan dia. Walaupun ujung-ujung katil pun Angah akan tidur juga dengan dia kan. So memang macam tu lah. Lepas tu Angah pergi overseas lagi lah. Bila overseas lagi lah kita sangat jadi sebab kita memang nak adik kita kan. Memang nak adik kita. So macam lagilah kita lebih sikit lah kita dengan adik kita. Even dulu Angah ingat Angah punya tahun, yelah remaja kan. Duduk asrama pula. Biasa konsep adik angkat ni kan, adik angkat ni. So macam adalah macam junior yang nak Angah jadi kakak angkat dia. Angah tak boleh terima adik angkat ni. Sebab Angah ada seorang adik yang sangat special untuk Angah. So Angah tak nak terima. Macam cukup Angah ada satu je adik. Walaupun adik tu Angah jarang jumpa, tapi dia ada special place in my heart. So Angah tak nak ada angkat-angkat ni, tak nak. Kita tak layan angkat-angkat ni. Macam tu lah. So itu Angah dululah. Dan sampai sekarang pun sebenarnya. Tapi adik dengan Angah sebab Angah kahwin dah kan. Dia memang cubik je husband Angah waktu kahwin tu. Dia adalah jealous. Dia ada jealous lah. Dia memang ada jealous. Dia ada jealous lah dengan husband Angah waktu awal-awal kahwin tu. Tapi walaupun Angah manjakan dia, tapi Angah sebenarnya agak strict dengan dia. Sebab Angah nak pastikan supaya dia boleh survive seorang-seorang. Angah supaya dia boleh survive, supaya dia boleh apa-apa yang jadi pun dia boleh jaga diri dia. Yes, Angah tahu kita orang, sebab dulu kita orang ada pengasuh. Kita orang ada pengasuh. Yelah, kita pengasuh kat luar kan, tapi kita orang ada bibik. Kita orang ambil bibik lah waktu tu sebab ada isu dengan pengasuh bila dapat tahu dia macam tu. So tiba-tiba pengasuh macam terus nak kata tak payah hantar adik. Mak kerja, bila mak kerja nak hantar kat mana adik? Macam kalau contohnya hari esok jangan hantar dah. So nak hantar kat mana? Angah ingatlah waktu tu mak nangis. Angah ingat waktu tu mak Angah nangis. Sebab dia rasa macam, yelah, macam siapa nak jaga kat mana adik ni kan, macam tu. So kita orang ambil bibi. Okay, so dari situlah kehidupan kita orang ada bibi semua. Okay, dan nak ceritanya
apa nama tadi, dengan bibik ni kan, dengan bibik ni waktu adik dah besar macam ni, yes, kita orang boleh ambil lagi bibik kiranya untuk menguruskan adik. Tapi selama mana. Lepas tu kalau dulu, kalau dengan bibik, ini pada pandangan Angah lah pada pandangan Angah. Sebab ini ikut Angah ya. Okey. Apa nama? Kalau dulu adik kecil lagi, kiranya boleh bibi uruskan. Tapi sekarang sebab adik dah umur besar, dah 20 lebih, dan perempuan, bila perempuan walaupun dia autism tapi physical development dia macam biasa. Kan? Kira dia macam biasa, macam perempuan biasa. Angah tak suka, bukan macam mana? Angah nak cakap tu suka je ke? Yelah, tapi Angah cakap je lah. Angah tak suka kalau ada orang lain selain daripada keluarga uruskan adik untuk bahagian-bahagian lain. Faham tak? Macam mandi, kencing, berak, pad dia kan, kalau dia period. Lepas tu makan tak apalah, benda tu benda luar kira kan. Macam kalau benda-benda gitu Angah tak suka ada orang lain uruskan. So kalau boleh Angah nak bahagian tu adik uruskan sendiri, supaya dia terjaga. Angah tahu dia terjaga sebab yelah, kita terpaksa biarkan orang lain masuk. Kan? Sebab Angah cakap Angah memang protektif sikit. So kita terpaksa biarkan orang lain masuk untuk uruskan dia. Sebab kita tahu kita tak mampu. So memang kita perlukan bantuan orang lain kan. Tapi sebanyak mana tu Angah nak kontrol juga. Kalau boleh Angah nak kontrol. Tapi itulah Angah cakap kita ada bahagian kita boleh mampu kontrol. Ada mampu yang tak mampu kontrol kan. So apa yang Angah cuba buat adalah kalau boleh Angah nak adik boleh urus bahagian tu. Supaya itulah kita, macam mana cakap, kita ada risau kita. Walaupun Angah sebagai seorang kakak sahaja, tapi Angah risau dengan adik Angah sebenarnya. Betul. Yelah, kita tak lamanya sihat kan. Ya, kita tak selamanya sihat. Lepas tu Angah apa dengan dulu, memang walaupun macam mana pun, even Angah kerja hari Sabtu pun Angah akan balik Angah akan balik hari Sabtu tu, Angah akan balik semula hari Ahad atau pagi Isnin. Angah akan balik juga. Sebab Angah tahu mak penat. So Angah akan balik untuk tolong sekejap. Kita sekejap je tolong. Kita muda lagi, kita mampu, ada tenaga untuk tolong tu. Setakat beralik tu okey je lah kan. Tapi once Angah dah kahwin, once dah ada anak, Angah jadi limited cu. Kadang-kadang macam mana cu kita kadang-kadang kita rasa frust cu. Angah sebagai kakak, Angah rasa frust. So macam mak ayah ni lain rasanya kan. Kalau kakak ni rasa frust sebab dia rasa dia tak boleh nak deliver, dia tak boleh nak contribute, kita rasa macam tapi kita ada limit kita. Macam tu lah. Tak mampu nak buat. Tak mampu macam tu. Itulah dia. Kan, maknanya memang mencabar. Tak kisahlah daripada side mak ke, side adik-beradik ke, semua memainkan peranan yang penting. Itu kakak. So bayangkan kalau parents. Itu hanya Angah sebagai kakak. Tapi kalau parents, maksudnya berganda-ganda lagi. Berganda-ganda dulu. Tapi parents mungkin dia tak nak cerita sangat cu. Parents mungkin tak nak cerita sangat. Sebab diorang menerima bahawa itu adalah amanah betul-betul, tanggungjawab diorang betul-betul. Sebab anak yang dikandung dari kecil kan. So diorang akan terima apa saja. Yang adik-beradik ni dia macam lebih agresif sikit lah kot. Dia akan cuba nak tolong sikit. Tapi sejauh mana, semampu manakah kita nak tolong. Tengah memang mencabar sebenarnya ya. Memang kita katalah memang berat mata memandang, berat lagi lah bahu yang memikul. Betul, kan. Betul. Macam dalam kes Acu pula, Atif ni dari segi berdikari dia alhamdulillah dia nampak okey dah sekarang. Tetapi kalau kita berbalik pada masa umur dia kecil-kecil dulu, dengan rigid dia, dengan apa nama kata orang tu, dia punya apa kata orang tu, obses dia memang sangat memenatkan.